program ni Yayasan Mariah pertama kali ataupun sebelum ni telah ada okey, untuk apa ni urusan jenazah orang Muslim, kita biasa macam urusan prosedur biasalah. Karya itu akan uruskan semua kan, kita aja bagi semangat lah. Untuk yang bukan non Muslim, yang bukan Muslim ni, dia memang uruskan sendiri. Tapi maklumlah jenazah kaum Muslim, non Muslim ni urusannya agak mahal kan. Jadi ada yang tak mampu. Insurance coverage pun yang kita bagi tak banyak lah. Kita bagi dalam RM1,000 je. Tapi normally dia orang punya pengurusan jenazah ni mahal. Jadi kebetulan saya di-approach oleh Cik Gulam ni, ahli lembaga amanah yayasan, memperkenalkan golongan Dong Wang tadi untuk membagikan kemudahan untuk dia membantu menguruskan jenazah non Muslim, ditanggung oleh semuanya oleh pihak dia, daripada pengurusan sampailah pengkebumian. Jadi ditanggung oleh pihak persatuan lah ya, Persatuan Giver yang diketua oleh Datuk Seri kita lah ya. Jadi maknanya urusan jenazah bukan Muslim ni, ini adalah urusan program pertama kita. Yang pertama di saya tak tahu, ingat mungkin di Malaysia kot. Yayasan kan menguruskan program urusan jenazah bukan Muslim bersama dengan apa ni NGO Gifang ni sini ya. Jadi ini pertama lah saya ingat dalam sejarah. Boleh masuk dalam sejarah Malaysia lah kot lah. Jadi kalau insya-Allah kalau program ni berjaya, maknanya kita dapat melebar luaskan kita punya services lah. Yayasan ni bertanggungjawab untuk membantu warga wilayah, tak mengira kaum, tak mengira agama. Jadi dengan cara ini kita dapat membantu kaum yang satu lagi untuk menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan kematian lah. Ya, mudah-mudahan insya-Allah lah. Okey? Belum datuk lagi, tak apa, panggil Haji je. Saya tak apa, panggil saya Abdul Rahman je, tak apa. Saya nak tanya, saya dari Suat TV. Nak tanya pengurusan jenazah, kita panggil jenazah untuk yang bukan Muslim ni, dia bukan macam Muslim. Kita ada akhirat kematian. So apabila mereka sumbang kepada yayasan, mereka tak menyumbang. Siapa menyumbang? Persatuan lah menyumbang. Dia tak menyumbang directly pada yayasan. Dia menyumbang kepada family itu untuk urusan jenazah. Okey, mungkin kerjasama dengan yayasan memberi nama. Alhamdulillah. Memberi nama kepada yayasan. Siapa yang so mungkin ada dari segi sumbangan itu, apa yang yayasan boleh memberi sesuatu kepada penyumbang untuk macam exemption tax ke apa ke, so bagaimana? Itu persoalan yang baik lah. Kita pun nanti tengok, kalau kita boleh fikirkan lah, kalau besok dia bagi kita dalam bentuk tabung boleh lah kan. Kalau dia bagi kita duit, katalah RM5,000 masuk dalam tabung, kita boleh bagi tax receipt lah, tax rebate. Tapi kalau dia uruskan cara dia, kita tak boleh keluarkan tax rebate. Ya, tax rebate tu duit kena masuk dalam tabung pendidikan dan pengurusan. Ya, baru kita boleh keluar tax rebate. Tapi hal ini sebab dia gunakan duit terus untuk menguruskan jenazah, dia tak bagi duit pada kita, dia uruskan jenazah terus. Lagipun dia orang ni dapat duit bukan daripada untuk tujuan dapat duit daripada berniaga ke apa, dia pun daripada derma dia orang. Jadi orang yang derma pada dia tu mungkin dapat tax credit lah, mungkin dia ada tax rebate untuk persatuan dia tu lah. Ada tax rebate kan dapat kan? Tak ada. Kalau orang derma pada dia, mungkin orang yang menderma tu mungkin dapat tax rebate. Wallahualam, saya tak dapat jawab. Dia dapat pahala je lah. Dapat pahala lah. Kita pun dapat tinggi pahala je lah. Okey, dari segi persatuan sendiri, mungkin pihak Chinese dan bukan Muslim dia faham, tapi mungkin memberi info sebab kos untuk pengurusan jenazah untuk yang bukan Muslim dia agak tinggi. So mungkin dari segi sudut pendekatan yang tinggi tu dia ambil dari segi sudut apa? Apa tinggi? Apa kos tinggi sekali kalau jenazah? Dia maksud di Tupan, you datang dari mana, macam mana you tu, you cakap lah. And apa yang kos tinggi? Beli coffin tinggi ke? Tanam tinggi ke? Apa tinggi? Kos tinggi? Coffin tinggi lah. Coffin dengan
pengkebumian tu, tanah tu tinggi, plot tanah tu Biasa tinggi. kos berapa kalau Kos dia tengok tempat. Ada yang 8,000, ada yang 5,000, ada yang 6,000. Kalau biasa orang India kita pun ada buat. 3,000 ada buat. Apa coffin? Coffin. Oh, paling murah berapa? 3,500. Oh, orang Melayu boleh buat 10 coffin tu. Kita akan cari yang mana yang paling murah. Sebab dia mungkin dia tempat tak sama-sama. Cuma kita nak jelaskan Dia subjek dengan tempat dan juga begitu nak jelaskan kat sini, objektif kita laksanakan program ni sebenarnya bukan bersifat komersial. Semua yang mana kita ada tolerance lah. Kadang bila ada yang meninggal, mayat yang perlu diuruskan, so yang mana yang kita engage ni, kita tak boleh kata kepada mereka yang mereka dapat dikebumikan di nirvana ataupun memorial yang mahal-mahal. So it's always basic. So kalau kita ambil benda yang asas daripada apa pengurusan jenazah ni, so kita tengok average daripada segi pengurusan ni apa dibentangkan lingkungan dalam 5 ke 6 ribu. Itu termasuk coffin, tempat untuk pembakaran mayat, tempat untuk penyimpanan abu dan juga sedikit ritual yang memerlukan sedikit bantuan. So bila kita yayasan tengok bantuan yang kita bagi itu tak berapa mencukupi, so itulah sebenarnya pihak NGO Datuk Seri ni datang untuk menawarkan satu khidmat. It's considered as a CSR. Sebab sebelum ni mereka telah buat di beberapa tempat, dan apabila dia menunjukkan satu resume yang mana kita rasa benda ni boleh kita kembangkan melalui yayasan, dan kita juga ada skim kairat kematian yayasan wilayah yang mana hampir 55,000, dan daripada 55,000 tu hampir lebih kurang 20 ke 30% ni yang dah berusia 70 tahun ke atas, dan mereka ni tidak di-cover atau insurans. So tapi sebagai tanggungjawab sosial kita kepada mereka yang telah mencarung untuk seumur hidup, kita terpaksa laksanakan. So this is one of kita punya objektif. Dan balik pada soalan tadi yang saya nak perjelaskan, kita sebenarnya duit yang kita dapat daripada pihak NGO ni sebenarnya bukan masuk kepada kita. So mereka sendiri itu hari ada buat permakluman kepada kita. Hampir kalau contohnya ada jenazah yang perlu diuruskan, mereka ada rangkaian NGO, persendirian, corporate bodies ni akan jump in ataupun akan masukkan dalam satu tabung. Sekiranya contohnya nak hantar mayat, satu ada pernah dia hantar mayat Bangladesh, nak gunakan duit sampai 15,000 untuk kapal terbang semua, mereka cari okey dana kita perlukan sebanyak 15,000 untuk kita uruskan jenazah ni. So mereka buat crowdfunding. So crowdfunding ni akan masuk ke dalam akaun mereka dan dia uruskan. Dia ada macam contohnya penghairan selepas program tu, dia akan maklumkan berapa banyak duit masuk daripada siapa penyumbang-penyumbang. So that's how dia punya cara, kaedah dia untuk transparent kepada masyarakat. Begitu juga apabila berlaku hari ni, bila kita buat signing ceremony, sahabat kita daripada China ni, bila dia tengok, dia dengan besar hati menyumbang 100,000 kepada pihak NGO Datuk Seri, yang mana 100,000 ni dah tentu ada. So lepas ni kalau ada kematian, ada keperluan yang perlu kita laksanakan, dan mereka akan gunakan duit pada 100,000 tu. Fungsi yayasan, kita akan kontrol daripada segi senarai kepada mereka. Okey, keluarga ini yang susah B40, dan banyak memang skim prihatin kita ni memang banyak pun golongan B40, dan kita pernah alami bila berlaku COVID meninggal. So banyak jenazah dan juga mayat-mayat ni tersidai ataupun tersadai dekat rumah-rumah mayat, tak diuruskan kerana kekurangan kewangan untuk kita uruskan. So alhamdulillah, so this is something yang kita buat, dan this is the first in Malaysia, yayasan yang buat dengan kerjasama mereka, dan kita cuba dalam tempoh setahun, dan sekiranya benda ni berjalan dengan baik, bagus dilaksanakan, dan mungkin ada rakan-rakan Datuk Seri lagi yang mungkin nak menyumbang, mungkin kita boleh kembangkan. Dan kita juga sebenarnya kalau ikut dari segi kontrak ni memang untuk bukan Islam dan juga kepada warga negara, tapi sebenarnya daripada segi apa objektif Datuk Seri, mereka juga buat kepada orang Islam dan juga bukan warga negara. Sebab itu adalah tugas kita sebagai orang Islam. Imam dia bukan warga negara, walaupun dia bukannya rakyat Malaysia, tapi bila dia Islam, itu adalah payah bagi kita untuk uruskan. Dan saya rasa yayasan mengambil tanggungjawab itulah
Tapi untuk kali ini, untuk memorandum signing ni, kita hanya tertumpu pada bukan Islam, kerana kita rasa yang Islam ni masih lagi mampu untuk menguruskan, dan dia ada karyat-karyat kematian di surau, di masjid untuk kita bantu dan untuk kita laksanakan apa ni majlis pembimbingan lah. So itulah sikit sebanyak. Tuan Haji, maksudnya adakah dengan sasaran yang ditetapkan oleh pihak yayasan sendiri melalui sumbangan peruntukan tadi yang 100,000 yang sasaran dari peruntukannya dia, kita kira mungkin dalam 20 orang setakat ni lah, dan kita tak ada sasaran orang nak mati kan. Kita tahu dia minta kata tahun ni sasaran kita 100 orang mati tahun ni lah kan. Kita tak ada sasaran, tapi macam saya kata lah, mudah-mudahan tak ada yang meninggal. Tapi kalau dia meninggal, dia akan uruskan. Katalah kalau macam Tuan Gulam sebut tadi, kalau dia ada kes-kes tertentu, dia akan buat crowdfunding di antara mereka lah, ya. Jadi kita hanya tanggungjawab kita menyediakan nama satu dan mendapatkan kelulusan waris si mati, sama ada nak gunakan khidmat dia ataupun dia nak buat khidmat sendiri. Itu saja. Ya, kita tak boleh paksa warga si mati untuk gunakan khidmat NGO. Kalau dia mungkin dia kata saya nak gunakan saya punya khidmat sendiri. Jadi kalau itu terpulang. Kalau dia nak gunakan khidmat sendiri, silakan. Dan kita akan bagi sumbangan 1,000 yang dia sepatut dapat. Tapi kalau dia nak gunakan khidmat NGO yang kita adakan, insya-Allah dia orang akan uruskan. Tapi kalau mungkin tak tahulah, saya agaklah kalau urusan kos tu lebih tinggi, makna the difference tu will be covered by waris mati lah. Contoh kata 8,000, dia orang semua sedia 6,000. Mungkin kalau nak package yang lain, mungkin dia bagi package yang basic saja. Tapi mungkin warga waris kata saya nak package lain, tapi harga 8,000. Jadi mungkin waris tu akan bayar, dia refund 2,000 tu lah. Nah, tu kalau macam tak ada waris, yang tak ada waris kan, banyak orang warga mas tak ada waris, anak tak ada. Anak tak ada apa tak ada, diikut aje lah. Kan ikut aje lah. Ya, itu pun tak ada. Sampai habis. Okey, kalau ada apa-apa? Ada soalan? Yes, no, tak ada? Cuma nak tahu dari segi penyelaian jenazah tu, jadi bagi yang mati tu, dia kena berdaftar, dia kena report kepada yayasan ke? Dah, dia normally gini, bila dia meninggal, dia pertama dia ahli, dia bayar scheme insurance dulu. Di mana dia ahli lah. Macam scheme insurance karyat kematian, dia bayar masuk scheme insurance itu. Jadi bila dia meninggal, normally waris, bukan dia yang meninggal tu dia bagi telefon kita atau beritahu kita, lari pula kita kan. Waris dia tu akan maklumkan kepada kita, telah berlaku kematian keluarga saya kan, macam dia lah. Begini, 2010 Yayasan Wilayah ada buat skrim prihatin wilayah Tuan. Okey, bermula daripada tarikh itu, mereka mendaftar secara caruman RM5 seumur hidup. Seumur hidup lah, bukan sebulan. Okay, ini inisiatif yayasan dululah 2010. So dalam nama ni ada lebih kurang 55,000. Okay, yang hidup, masih hidup lah. Sebelum ni lagi banyak. Tapi skim ni tak dibuka lagi, sebab kita nak pastikan yang 55,000 yang daftar ni. So nama 55,000 ni ada yang bukan Islam dan ada yang berusia 70 tahun ke atas. Inilah grup yang kita sekarang ni untuk kita santun. Okey, so kalau you kata tadi senarai nama, inilah senarai nama yang kita akan dapat. So so kalau kita tengok daripada senarai nama yang ada, daripada jumlah yang 71 tahun ke atas tu, ada 9,397 untuk China, 1,840 untuk India dan 51 untuk lain-lain mangsa. Maksudnya lebih kurang dalam lingkungan 11 ataupun 12,000 ni. Yang ini yang kita nak dengar. Sebab kita pun faham kalau kita nak santuni 12,000 ni, takutlah meninggal. So kita pun ada masalah dari segi untuk kita nak bagi, sebab kita juga ada masalah dari segi kita punya duit untuk kita nak. Tapi bila datangnya NGO ni, Datuk Sri bantu kita, so I think this group kita dah dapat santun. Okay, so untuk kita nak buka yang baru ni, kita tunggu dulu. Maksudnya mungkin akan datang kalau yayasan ada kemampuan dan Datuk Sri mungkin boleh sediakan 2 juta. Dan ini dah 1,000, 2 juta atau 3 juta, dewan kita cerita lain. Yang tu maybe kita akan ada buat pendaftaran baru. Tapi the same time, kita juga tengah buat pemutihan kepada senarai kita yang betul-betul dah meninggal berapa. Sebab ada yang dah meninggal, mungkin dia tak report kat kita.
kan, yang kita tahu sebab dia tak buat pembaruan. Sebab pembaruan ni mesti dilaksanakan walaupun dia bayar RM5, tapi pembaruan untuk kalian mesti buat setiap tahun. So itulah sebenarnya. So saya rasa dengan cara macam ni, dia akan lebih ramai orang akan datang buat pembaruan lah. So baru kita tahu siapa yang hidup, meninggal, untuk kita tahu senarai dan statistik kita tu betul-betul tepat ataupun sebaliknya. So clear Okay, Datuk Seri, dari segi sudut untuk menjana dana tu, mungkin kali ini ada China sumbangan. Jadi perancangan Datuk Seri untuk mendapat dana-dana ataupun pengutan tu sebagaimana untuk supaya ini projek ini berterusan, tidak stuck macam tu. 我講咧，我哋喺網上同埋我哋嘅 program 係 Untuk menjana dana ini, kita menggunakan WeChat, melalui WeChat, WhatsApp untuk kita ada dapat itu member untuk membayar itu seluruh negara lah, whole lah. Sekarang you tubuhkan bila? Tubuh Association berapa? 20 lah, 2011. Dia tubuh daripada 2011 lagi. Maknanya for the last 10-12 tahun ni dia biasa berjalan dengan lancar lah, hidup dengan pendanaan melalui crowdfunding lah. Crowdfunding. Ya. Sesiapa pun boleh derma lah, RM5 ke RM10 ke. Dia masih member this dia orang Cina tu apanya. Dia macam Chinese Chamber of Commerce lah. Dia antara dia dalam bisnes pun dia tolong-menolong antara satu sama lain. Dia ada own funding semua. Sebab itu kita tengok orang Cina yang berniaga, kadang-kadang dia tak ada funding, tapi dia pergi jumpa Chinese Chamber of Commerce. Begitu juga dia dari segi hubungan sosial dia. Dia ada networking dia lah. Ya, networking dia mungkin di kalangan orang yang berada, di kalangan orang yang nak infak bagi pihak dia kan. Company besar. Jadi kalau kita tengok, kalau dia kata dia tubuh tahun 2011 sampai sekarang 2010, ada 2020 dah 9 tahun dan 15 tahun dia bergerak. Kan? Jadi maknanya keupayaan dia untuk raise the fund tu insya-Allah lah saya rasa kan. Okey? Bukan satu organisasi baru lah, ya.